wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi laysa kamitslihi syai'un wa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi laysa kamitslihi syai'un wa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabir alladzi laysa kamitslihi syai'un wal 'alimul khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwal rahim. Wallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta inayah, taufik dan juga hidayah serta belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemu dan memperhimpunkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Dia memberkati umur yang ada pada kita. Mudah-mudahan sisa umur yang terbaki ini akan menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kebetulan Haji Malik telefon ni last minute juga. Pak betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan istighfar 3 kali, telefon bunyi. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu yang sekarang ni, pasal pemain gantian ni dia tak main tak lama kan. Dia bukan full time dia main. Jadi singkat-singkat jadilah no. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang singkat ini kita cuba untuk baca satu hadis. Mudah-mudahan dengan hadis ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam hal keadaan kita meniti kehidupan atas dunia ini, berjalan atas dunia ini. Mudah-mudahan dengan hadis yang akan kita bacakan ini memberi manfaat kepada kita untuk berbuat bekal sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang saya kutip daripada, kutip pun Maisau Qadri, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala alaihi wa arda. Belanda dia ada kat sini, buka-buka yang ni ya. Satu hadis daripada Muaz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi ta'budu Allah la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul bait. Dekat dulu. 1, 2, 3, 4. 1/4 daripada hadis. Tak banyak, 1/4 daripada hadis kita baca.
Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ardahu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong khabarkan kepada aku bi'amali, dengan satu amalan, dengan satu perbuatan, dengan pekerjaan ini yudkhilnil jannah, yang akan menyebabkan aku ini masuk ke dalam syurga, wa yubaiduni 'anil nar, dan dengan amalan ini akan menjauhkan aku daripada api neraka. Muaz bin Jabal dia tanya Rasulullah, apakah dia resepi? Dengan resepi tersebut, kalau aku ikut, kalau aku buat, aku boleh masuk ke dalam syurga dan aku bebas daripada neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta 'an 'azim, wahai Muaz, hang telah bertanya kepada aku ni satu perkara yang cukup besar. Satu perkara yang cukup besar kamu tanyakan kepada aku. Soalan kamu mudah. Akhdamni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yubaidni 'anil nar. Kamu tanya satu benda aja. Apa dia yang boleh menyebabkan aku ni masuk dalam syurga dan boleh menyebabkan aku ni bebas daripada api neraka? Kamu tanya cukup mudah. Tapi benda yang kamu tanya ini perkara yang cukup besar. Satu, Nabi nak beritahu bahawa urusan kita atas dunia ini bukan cerita makan, bukan cerita pakai, bukan cerita mewah, bukan cerita himpun dunia, bukan cerita sedap-sedap atas dunia. Nabi nak beritahu kepada kita bahawa urusan kita atas dunia ini yang sedang kita jalani ini ialah matlamat kita untuk menuju ke negeri yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Dunia jambatan untuk menuju akhirat. Mana kata hidup atas dunia ni sementara. Tak ada orang berjalan atas jambatan tu 3-4 tahun. Jambatan daripada seorang Pulau Pinang, jambatan baru, berapa minit? Baru 24 km. Tak lama orang tak duduk atas jambatan tu lama-lama. Begitu juga atas dunia. Kita hidup atas dunia sebagai jambatan untuk menuju akhirat. Kita tak hidup lama. Kita hidup sat di atas dunia. Kalau ikut Imam Ali karamallahu wajhah, kita hidup atas dunia ni sebatas 3 hari saja. Bukan lama. 3 hari. Satu daripada 3 hari itu telah pasti. Satu daripada 3 hari itu sedang kita jalani. Satu telah pasti, satu sedang kita jalani yang belum tentu habis, dan yang ketiganya belum pasti. Apa dia? Semalam telah pasti kita lalui, yang kita tak boleh nak go standby, tak boleh nak go back balik. Yang telah pasti, yang telah menjadi sejarah buat kita. Kita nak undur balik masa tak boleh. Kita nak balik pada waktu semalam tak boleh. Dia telah berlalu daripada kita. Dan itu telah menjadi satu kepastian buat kita. Dan pasti bahawa kita telah melalui 24 jam yang lalu. Pukul 10 pagi semalam sampai 10 pagi hari ini 24 jam. 10 pagi hari ini sampai 10 pagi esok hari yang kedua, belum tentu kita dapat habiskan. Tak ada satu jaminan yang kita ni dapat menghabiskan hari ini 24 jam. Ada orang berjumpa dengan hari ini tapi dia tak dapat habis. Tak lagi keluar sungai ni, tersandung batu, jatuh, kepala kena anak tangga, pecah, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk bilik ayat tergelincang, dah selipar licin, jatuh ke debu belakang, pecah kepala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak keluar dapat panggilan, apa mak tak ada dah, buk jatuh, kena sangat jatuh dengan dia padam. Kita tak pasti. Hari ini belum ada satu kepastian buat kita. Kita belum tentu dapat meniti hari ini. Dan yang ketiga, hari yang ketiga dalam kehidupan kita ialah besok, yang belum ada kepastian secara total. Oh, kita akan berjumpa dengan besok hari. Entah dalam tidur kita hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tarik nyawa kita. Maka kehidupan kita atas dunia ini, persoalan kita ialah untuk menuju akhirat. Yang dalam perjalanan kita untuk menuju akhirat ini, apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan perbuat bekallah kamu untuk menuju akhirat. Betul? Allah Ta'ala semua kita buat bekal. Kita nak berjalan menuju ke akhirat. Wa tazawwadu, dan buatlah bekal. Nah,
Minggu sudah saya balik Al-Ustaz, nak balik Kuala Lumpur. Tu dia dengan jagung rebus 2 setingkat, dengan mihun ada 2 tingkat dalam siang, dengan air mineral, dengan Red Bull 2-3 tin. Tu balik Al-Ustaz. Bukan jauh mana, 5 jam, 6 jam pergi. Itu tak masuk berhenti kan keadaan apa, sehingga pada katam kena beri ganti lagi. Kita perjalanan singkat, kita bersiap bekal. Kita siap baju kita, berapa hari nak jalan, kita siap dalam beg kita, peralatan kita siap uang kita siap untuk perjalanan kita. Itu yang berapa singkat, terlalu singkat. Ini perjalanan yang menuju ke negeri yang kekal abadi. Berapa banyak pula bekal yang kita nak kena simpul, yang berapa banyak bekal yang kita nak kena buat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sana, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sana sebenarnya 1000 tahun bila ada dunia. Lama kita nak hidup di sana. Berapa banyak bekal. Maka sebab tu Nabi sebut, laqad sa'alta 'an 'azim. Kamu dah tanya satu benda kepada aku di perkara yang cukup besar. Pasal inilah, kerana inilah kamu diciptakan, wahai Muhammad. Kamu tanya aku persoalan yang boleh menyebabkan kamu masuk dalam syurga dan bebas daripada api neraka. Kerana inilah kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala sebut, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan mereka beribadah kepada aku. Ibadah ni untuk apa? Untuk diri kita. Kita himpun untuk diri kita. Kita buat, kita tamak dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran sebanyak-banyaknya pada kita. Kita tamak dengan pahala Allah, kita tamak dengan ganjaran Allah. Kita himpun, simpan dalam akaun akhirat kita. Dan benda yang besar ini yang kamu tanyakan kepada aku, kata Nabi SAW, wa innahu la yasirun. Benda tersebut cukup mudah. Benda yang kamu tanya kepada aku yang boleh menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga dan bebas daripada api neraka, innahu la yasirun. Benda tersebut cukup mudah. Benda tersebut senang. Rata-rata daripada kita yang sebut kata orang Islam, yang sebut kata lahir daripada keluarga Islam, dia mesti tahu benda ni cukup mudah. Tetapi benda yang mudah ini daripada segi teorinya, la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Benda tersebut mudah dan akan dipermudahkan oleh Allah untuk mengerjakan perkara yang mudah ini kepada mereka-mereka yang dipermudahkan oleh Allah untuk buat benda yang mudah ini. Artinya benda yang mudah ini bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat benda yang mudah. Kita kata mudah. Nah, apa ni? Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah dan tidak kamu perbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Saya rasa kita dah sebut benda ni 3-4 kali dah di sini. Cerita bab syirik, cerita bab sembah Allah dengan sebenar-benar sembahan, apa yang selayaknya kepada Allah, apa yang selayaknya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Ya, tak ada rasa malas, tak ada rasa jemu, tak ada rasa boring. Dengar, buat. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar sembahan. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Sehingga sembahan ini la tusyriku bihi syai'a. Apa yang kita sembah ini tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Nah, kita sekutukan Allah daripada segi kekuasaannya, daripada segi kehebatannya, daripada segi kemegahannya, daripada segi kecantikannya, daripada segi bijaksananya dia, daripada segi segala-gala segi yang berpunca ataupun berpaksi kepada kesempurnaan. Tidak ada lain melainkan Allah. Segala sifat kesempurnaan dalam segala hal, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini kadang-kadang secara tak sedar, kadang-kadang kita berbuat syirik kepada Allah. Sungguh, macam saya kata, kita tak pergi semua busuk jantan, kita tak pergi ambil
Pokok-pokok besar, pokok-pokok tua kita lilit kamera, kita pergi buang mancak bawah tu ke, papasan colok bawah tu ke, kita minta doa kat situ ke. Kita tak buat macam tu. Tapi kita buat dalam bentuk yang lain. Sehingga perbuatan syirik ini, apa maksud syirik? Syaraka, kongsi. Kongsi. Artinya sesuatu yang kita kongsi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita berkongsi kepada Allah dengan sesuatu selain daripada Allah. Kita kongsi sifat kemegahannya. Kita tengok rumah besar, gah, hebat, cantik, decoration dia A. Ya. Kita kata, hang kaya, hang bijak. Ya. Betul lah, kita tak sama dengan Allah. Tapi kita daripada segi hakikatnya, segala kemegahan, segala kesempurnaan, segala kekayaan itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun atas muka bumi ini yang boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada dalam pelajaran tauhid, dalam ilmu tauhid, ada yang namanya sifat istighna. Yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba ini yang setelah mengistighnakan Allah, kena ada dalam dirinya sifat iftiqar. Yang tu kita kena tahu apa ada istighna, apa ada iftiqar. Apa yang maha kaya Allah, apa maha lemahnya kita. Sehingga maha fakirnya kita. Sehingga kita perlu kepada Allah yang bersifat dengan sifat istighna, yang bersifat dengan sifat kamalat, dan sifat kesempurnaan Allah. Supaya apa? Ulama bahagi sampai macam ni punya alim, pasal tak mau ada la tusyriku bihi syai'an. Tengok bijak-bijak hamba Allah ni, pakar matematik, pakar sains, pakar itu, kita kata dia bijak, dia cerdik. Cerdik lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata dia ni cantik. Dah lah cantik, jadi model kaya pula tu. Cantik-cantik dan cantik lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasal dia yang menciptakan kecantikan tersebut. Sehingga tidak ada sesuatu ruang pun yang kita buka untuk lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, ta'budullah la tusyriku bihi syai'. Dan dosa syirik ini, tuan-tuan, ibu, bapa-bapa rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan segala macam dosa. Apa saja kesalahan kita kepada Allah, Allah Ta'ala boleh ampunkan, melainkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun benda yang kita syirik kepada Allah itu sebesar zarrah sekalipun, sebesar zarrah, sekecil mana pun perkara tersebut yang kita kata remeh, yang kita pandang kecil, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampunkan dosa syirik tersebut. Ini kita kena hati-hati. Itu menjadi pokok kepada untuk kita masuk dalam syurga dan bebas daripada api neraka. Dan yang kedua, kata Nabi, benda yang cukup mudah bagi kamu, waktu imus salat, dirikan semayang. Teori bab semayang, seawal usia 5 tahun hantar sekolah tadika, 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah rendah, dah belajar dah teori semayang. Dah sekolah rendah ada fafa, penilaian asas fardu ain. Masuk sekolah menengah ada lagi fafa, penilaian asas fardu ain untuk sekolah menengah. Ada belajar teori bab semayang. Budak 6 tahun pun boleh buat semayang. Cukup mudah, bukan susah. 6 tahun boleh ajar semayang. Tapi aplikasinya untuk melaksanakannya, budak 60 tahun belum tentu boleh buat. Belajar 6 tahun boleh, nak buat budak umur 60 tahun belum tentu. Pasal payah, berat. Pasal itu Nabi sebut, innahu la yasir ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Benda tersebut mudah, tetapi bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Bukan semua orang boleh buat sembahyang. Kita reti, tanya orang Islam, semua tahu sembahyang. Macam mana gerakan dalam sembahyang, apa bacaan asas dalam sembahyang, dia tahu. Dia tahu macam mana cara nak sembahyang. Tapi nak jaga sembahyang, nak boleh sembahyang, belum tentu. Belum tentu.
Pasal Allah Ta'ala sendiri sebut, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu berat. Mereka bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benda ni cukup mudah, tapi belum tentu kita boleh buat. Hari ini kita boleh sembahyang, hari ini kita boleh jaga, besok belum tentu. Entah malam ni saat kita ada anak kita accident ke apa ke, pukul 2 pagi malam malam minggu, pukul 2 pagi ada dapat telefon daripada polis, anak encik terlibat dalam kemalangan, sekarang sedang dihantar ke hospital Tengku Abang Nerima. Pukul 2 pagi. Kita pun celabak jaga, mangkit, tukar baju, start kereta pergi. Tunggu di kecemasan, emergency ward. Tunggu sekali doktor panggil, kena sign ni, kena masuk bilik bedah, kena buat emergency surgery, kena buat udahan. Ya, sign. Pergi pula bilik bedah, tunggu pula depan tu. Dalam duk tunggu daripada pukul 4 masuk pukul 5. Tunggu tak keluar, tak tahu terlelap. Sedang tak tahu pukul 7 orang. Tak apalah kalau dia nak sembahyang. Kalau yang tak mau sembahyang juga, ni kain tak bawa, kepiah tak ada, baju Melayu tak ada. Banyak alasan. Yang kita rasa kita hebat, kita boleh sembahyang hari ini, kita boleh jaga sembahyang hari ini, besok belum tentu. Pasal itu Nabi ajar pada kita, minta doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Minta doa biar kekal duduk dekat Islam, duduk atas ketaatan ini. Diajar lagi, Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dari kalangan orang yang mendirikan solat, dan juga daripada keturunan yang mendirikan solat. Minta doa. Bukan semua orang boleh sembahyang. Ramai-ramai yang duduk dalam taman ni, semua mari ke? Tak apalah, tak mari saja, tak ada masalah. Sembahyang tak? Yakin tak semua sembahyang? Orang-orang Islam kita belum. Ramai yang tak boleh sembahyang, ramai yang tak mau sembahyang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi sebut wa tu'tiyaz zakah, dan kamu keluarkan zakat. Keluarkan zakat daripada apa yang kita miliki. Bila cukup haul, cukup nisab, bayar zakat. Bersihkan harta. Mungkin daripadanya itu ada kesalahan, mungkin daripadanya itu ada kekotoran, maka kita bersihkan harta kita, termasuk diri kita. Tiap-tiap tahun kena renew yang namanya zakat fitrah. Kena renew, bersihkan diri, bersihkan harta kita. Dan yang keempat yang Nabi sebut, wa tasumu Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Sebut banyak kali dah kita sebut Ramadan, banyak dah Ustaz cerita. Berapa ramai orang yang lupa Ramadan tapi tak boleh puasa Ramadan. Ada yang boleh puasa tapi tak sembahyang. Nah, macam ni, tak lama lagi kita nak jumpa dengan yang namanya apa? Aidul Akbar, Hari Raya Korban. Nah, ramai orang yang nak masuk korban, nak ambil bahagian. Nah, alhamdulillah dia ada kemampuan. Tapi benda yang lebih aula daripada itu, benda yang terlebih aula, terlebih utama bagi dia untuk dia kerjakan daripada korban itu, dia tak jaga. Saya tak tahu Ustaz, sekok lembu keluarga saya. Tapi yang dia kata tiap-tiap tahun tu sekok lembu untuk keluarga dia tak sembahyang. Dia orang lembu yang masuk surga. Ada orang macam ni? Ada. Dan Ustaz Samsuri, kita jumpa di Kilang Lama apa ni, dia cerita satu benda. Dia kata, Ustaz, fikir tengok, saya ada satu kawan, tiap-tiap tahun dia akan telefon saya, ajak saya pergi umrah. Tiap-tiap tahun dia akan telefon. Bila masuk cuti sekolah, mana dia cikgu, cuti sekolah, ajak pergi buat umrah. Sekali dua kita tolak, 3, 4 kita tolak, sekali pergi. Tahun depan
telefon lagi, ustaz jom kita pergi lagi, ustaz jom kita pergi lagi. Tanya, tuan ni tiap-tiap tahun buat umrah, tapi tak dengar pun kata nak buat haji. Awak tak mampu nak buat haji, umrah tiap-tiap tahun buat. Apa kata Ustaz Samsuri bila cerita pada kita? Dia kata, ustaz, kawan tu kata pada Ustaz Samsuri, ustaz, gini, kita dah hidup setahun dah. Dalam setahun ni kita himpun apa kita nak buat, kita buat. Bila cukup masa, kita pergi sana, kita bersih lah. Macam Hindu, cukup masa, pergi Sungai Gangga, mandi, bersih. Macam ni benda makhluk pun ada. Dia kira pergi sana, bersih-bersih, balik, kita kat kampung balik lah. Buat tahun depan kita pergi pula. Pun ada. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Pasal itu ulama berani keluar satu kata-kata, kun ibadullahi rahman wala takun ibadur Ramadan. Jadilah hamba Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman, dan jangan kamu jadi hamba kepada Ramadan. Ada-ada bulan Ramadan dia cukup jaga, semayang jaga, tarawih jaga, lepas tu tadarus jaga. Sakit ada ke mulai sana ke masjid dia pun ligat pi. Habis Ramadan ruyuk dia. Tak nampak. Pasal tu ulama pun kata jangan jadi hamba Ramadan. Bulan Ramadan saja ibadah. Habis Ramadan habis ibadah. Begitu. Saya simpan dari kita boleh turun sangat. Sikit-sikit. Dan yang kelima, wa tahujjul bait. Dan yang kelimanya, kamu buat haji ke Baitullahil Haram. Alhamdulillah, ramai daripada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Alhamdulillah, mereka beruntung jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Saya pun sempat pergi hantar seorang sahabat. Kebetulan dia pergi nampak untuk berangkat, nak pergi ada satu doa dia baca sebelum naik bas di Kelana Jaya. Satu doa, antara intipati doa tu, ya Allah, berikanlah kepada kami haji mabrur, yang mana menurut Nabi-Mu ya Allah, laisa lahul jaza illa jannah. Tak ada apa-apa balasan dah bagi haji mabrur ini melainkan syurga. Tak ada dah balasan yang Allah Ta'ala boleh bagi setimpat dengan haji mabrur melainkan syurga saja balasannya. Alhamdulillah, betul. Itulah kata Nabi, itulah janji Nabi SAW. Tapi berapa ramai yang bawa balik haji mabrur. Dia pergi doa haji mabrur, balik haji mabrur. Bukan cerita abang rokok tu dah, tapi cerita dia balik yang di sana ni. Nah, tuan-tuan biasa pergi umrah, pernah pergi haji, pernah pergi umrah. Ada sahabat-sahabat yang duduk sebilik dengan kita, dengar sejak muadzin Bilal di sana lau, baru dengar Allah saja, belum sampai akbar lagi, baru Allah saja terkejut katil dah. Terkejut katil dah, siap-siap ambil wudu, turun, okey, pergi masjid. Nah, biasa tak kelaziman di sana, dengar azan ada buruk turun. Yang tidur pun boleh jaga, yang berak pun berhenti berak. Takut tak ada. Tadi tak dapat masuk masjid, orang ramai. Kalau orang minum tu jalan pun laju. Tu di sana. Bila balik Malaysia, turun, dia turun malam tak apalah. Pukul 11 sampai di KLE, balik rumah. Besok kita pun dengar kata, oh sahabat satu taman kita dah balik, dah sampai dah malam tadi. Dia sampai KLA pukul 11, kira-kira dah sampai taman, sampai rumah. Mungkin dalam pukul 2 pun. Pukul 2 tak apalah, nak pergi dah pukul 2 tak ada nak ziarah. Tak apalah, kita pergi lah subuh lagi. Dia mesti mari. Takkan orang balik haji tak mari surau pun, takkan tak semayang. Tak tahu ada pantang 40 hari tak boleh keluar rumah pula.
Allah. Yang di sana tadi ni hang cukup dekat dengar Allah saja terkejut hati. Bila balik jejak Malaysia, pantang keluar rumah 40 hari tak boleh. Yang sana hang cukup jaga sembahyang jemaah. Pasal apa tak bawa balik mai biar tersebut, environment tu kita bawa sembahyang sana, kita boleh sembahyang jemaah. Jaga. Apatah lagi kita duduk di Madinah masa singkat 8 hari, nak pulul 40 waktu kita boleh jaga. Pasal apa balik Malaysia 40 hari pula kena tahan sampai tak keluar rumah. Nah, ini satu bentuk kesalahan yang patut ditukar. Dah tak ada dah pahaman macam ni. Mana yang kita boleh buat di sana, kita balik, kita teruskan. Sepatutnya begitu. Ini dah jadi terbalik. Macam mana nak boleh haji mabrur? Kita pun tahu antara cara, antara sifat orang yang dapat haji mabrur macam mana. Dah, tutup guru kita hafal dah macam mana. Tapi kalau gajah lagu tu, haji mabrur kan mabrur. Dia tak kata, dia kata. Ramai. Cek tengok. Ada yang baru hari ni baca surah Abang Metro bahagian global tu. Alhamdulillah, saya jadi tetamu Allah yang ke-25 kali. Ini dalam musim haji ni adalah alhamdulillah saya diperkenankan oleh Allah untuk jadi tetamu Allah untuk kesekian kalinya. Nah, ada yang datuk tak boleh pergi dengan tabung haji, cari swasta yang penting boleh pergi. Sampai-sampai hukum tak apa dah. Nah, nak boleh pergi juga. Ada macam-macam. Tapi dia tak boleh jaga haji tersebut. Dia tak boleh jaga apa yang diperbuat dalam haji, apa yang ada dalam permasalahan haji, balik buat dia tak boleh. Dia tak boleh jaga. Yang sana elok apa semua. Nah, zaman kita di sana dulu biasalah, pernahlah bawa mutawif jadi orang, bawa orang pergi buat umrah. Bagus. Sampai haram, alhamdulillah. Dia pun dah macam Pak Arab, tak jauh beza lah. Beg lelaki-lelaki, beg perempuan. Mereka pun pakai abaya hitam tu, saya tutup muka lagi. Tapi balik mana tu hujan sampai Jeddah, elok lagi lah. Dia dah masuk sejak airport, habis hilang. Yang tadi ni lapus yang tutup muka, sampai Jeddah dah tak ada lah. Dah hangat dah. Allah pun ada. Tak bila nak kita nak cerita jadi kena berpadu. Jadi ini 5 perkara yang Nabi sebut, benda yang mudah, yang semua orang tahu, yang disebut dalam rukun Islam, semua orang sebut tahu. Teori dia tahu. Buat haji di mana, apa dia perbuatan haji, puasa Ramadan start dari bila sampai bila, apa dia benda-benda yang boleh merosakkan puasa, yang batalkan puasa, semua kita tahu dari segi teorinya. Tapi untuk menjalankan, mengamalkan perbuatan tersebut kadang-kadang kita tak mampu. Untuk jaga ibadah tersebut kadang-kadang kita tak mampu. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagilah kekuatan dan juga dorongan kepada kita untuk permudah buat amalan tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita kemudahan untuk mengamalkan perbuatan tersebut sampailah akhir hayat kita, sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Kemudian Nabi berkata, bahagian yang kedua daripada ini, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muaz, nak tak kalau kamu aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi nak beritahu kepada Muaz, wahai Muaz, nak tak kalau kamu aku beritahu, kamu buat satu perbuatan, akan terbuka banyak pintu-pintu kebaikan buat kamu. Kamu buat satu benda, tapi kamu akan dapat balik keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Kamu buat satu ibadah, kamu rasa susah sebentar, tetapi kamu dapat kenikmatan yang kekal abadi. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama Nabi sebut as-sawmu junnah. Puasa itu perisai.
puasa, ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu bapa rahimakumullah, dengan puasa, satu ibadah saja puasa, dengan puasa berapa banyak kebaikan yang kita dapat. Dengan puasa kita ni ada kencing manis. Dengan sebab puasa saja kadar gula dalam darah kita boleh turun. Buka puasa cek, Allah 6.9, 8.2. Kalau dah ada 12.8, 13, 15. Dengan sebab puasa tak turun separuh. Seronok tak seronok dari segi kesihatan? Allah. Sebab puasa saja kamu rasa susah saat antara subuh sampai ke zuhur dan sampai ke maghrib. Kamu rasa lapar saat, kamu rasa letih saat, tapi kamu dapat kebaikan. Dan orang yang berpuasa, takkanlah dia puasa saja, tak sembahyang. Dia boleh buat puasa-puasa dan macam-macam jenis kategori puasa dia boleh buat. Takkan dia jadi orang tak sembahyang. Takkanlah dalam keadaan dia berpuasa dia nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sudut kesihatan saja banyak kebaikan yang kita dapat daripada puasa. Masalah perut kita dengan sebab puasa saja. Dan Nabi sebut as-shaum junnah, dan puasa itu perisai. Yang paling hebat lagi Nabi kata, kamu puasa dengan ibadah puasa ini akan jadi perisai kamu daripada dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Kebaikan yang paling besar yang Nabi sebut. Dengan puasa ini nafsu kita tertunduk, nafsu kita lemah, nak buat dosa maksiat ini akan tertahan. Kita nak buat benda yang tak ketahuan ni kita akan elakkan. Pasal apa? Inni shaim, aku puasa. Takkan dalam keadaan aku puasa aku nak maki hamun orang. Takkan dalam keadaan aku puasa aku nak buat zina. Takkan dalam keadaan aku puasa aku nak berjudi. Dengan sebab puasa banyak lagi pintu-pintu kebaikan akan terbuka buat kita. Kita ambil contoh puasa Ramadan sudah. Kita belum cerita puasa-puasa sudah. Puasa Ramadan saja orang boleh jaga sembahyang. Nah, orang boleh bukan takat sembahyang fardu, sembahyang sunat pun dia jaga. Dia mari tarawih, tiap-tiap malam dia mari. Dia kata apa? Ni kalau puasa, kalau tak buat tarawih, puasa tak lengkap. Tak cukup syarat puasa, mesti buat tarawih. Tiap-tiap malam jaga tarawih. 28 jaga. Tak kurang daripada 8, paling minimum 8. Mesti buat tarawih. Cerita ni. Nah, pasal sebab daripada puasa tadi banyak pintu-pintu lain yang akan terbuka. Dan Nabi sebut yang kedua yang akan membuka segala pintu kebaikan yang lain. Nabi sebut was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan menghapuskan kesalahan dan kesilapan seperti mana air memadamkan api, kata Nabi SAW. Dengan sedekah, kata Nabi kata, banyak pintu-pintu kebaikan buat kamu akan terbuka. Satu sedekah kita buat, satu sedekah kita buat, Nabi kata abwabul khair maftuh, pintu-pintu kebaikan ini akan terbuka buat kamu. Nah, apa maksud Nabi? Dalam hadis yang Nabi sebut, mana qasa malun min sadaqah, harta tidak akan berkurang disebabkan kerana sedekah. Sedekah yang kita buat, Nabi kata malun la mana qasa malun min sadaqah, harta tak akan berkurang. Kamu jangan rasa takut. Kita ada 10 ringgit, matematik yang biasa ada dalam kepala otak kita, bagi RM1 tinggal RM9, berarti berkurang. Betul? Itu matematik biasa yang ada dalam kepala otak kita, yang kita nak sampai ke hari ini. Tapi matematik Islam ada 10 ringgit, yang keluar bagi RM1 sedekah, kamu ada RM709. Nah, matematik Islam. Artinya tak akan berkurang, bahkan bertambah. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Sedekah yang kita berikan itu umpama sebiji benih yang akan tumbuh daripadanya 10 pokok yang ada padanya itu 7 dahan, dan setiap dahan itu akan berbuah 100 buah. 100 buah pada setiap dahan, kali dengan 7, ada 700 buah yang kita dapat. Dengan RM9 daripada 10 keluar RM1 tinggal 9, campur 700, campur 700, itu ada 709.
Matematik Islam kita takkan berkurang daripada sedekah yang kita lakukan. Tapi nak boleh matematik ni yang pening, ni yang payah. Pasal dah biasa dah, daripada umur 2 tahun duk kenal dah. Dia ajak 3 tolak 1 2, 5 tolak 1 4. Dah dia ajak macam tu, berkurang. Asal keluar berkurang, asal tolak mesti kurang. Bagi pakar matematik pun dia pening. Tapi Islam punya matematik kan tu. Dari segi ganjarannya akan melipat ganda. Akhir Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambahkan lagi bagi siapa yang dia nak. Itu daripada sedekah yang pertama. Sedekah yang kedua, kebaikan daripada sedekah apa akan buka? Akan jadi ubat buat kita. Dalam hadis Nabi sebut, bagi anak Adam ini ada 360 sendi sulama. Ada 360 sendi. Dan setiap sendi itu menagih satu sedekah setiap hari. 360 sendi yang ada pada kita menagih sedekah satu hari sekali. Kalau satu sendi minta RM1, ada 360 ringgit kena keluar untuk sendi kita. Kalau satu sendi minta satu subhanallah, ada 360 subhanallah kita kena sebut untuk sendi-sendi kita. Semua ni menagih sedekah. Kalau kita tak bagi hak dia, kita tak bagi sedekah ke dia, dia merajuk. Bila dia merajuk tu yang bila sampai, belum sampai umur, belum sampai masa, nak berdiri lama tak boleh, nak duduk lama tak boleh, sakit pinggang, sakit lutut. Pasal dia merajuk. Pasal hak dah kita tak mau bagi. Tiap-tiap hari dia minta sedekah. Buka hadis. Sini dalam hadis 40 ni pun ada. Tiap-tiap hari dia minta sedekah. Bila kita tak bagi, dia merajuk. Orang dia marah ke kita. Dia protes. Dia tunjuk protes tu. Telinga aku lama aku tak dengar, mata aku lama aku tak nampak. Pasal apa? Pasal hak dia kita tak bagi. Dalam hadis yang Nabi sebut, tadawu bis sadaqah. Berubatlah kamu dengan sedekah. Sedekah jadi ubat. Tadawu bis sadaqah. Berubatlah kamu dengan sedekah. Nabi sendiri sebut, Nabi takkan bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi takkan bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada dia. Nabi kata, berubat dengan sedekah. Sedekah itu jadi ubat. Ni, kita tak boleh terima. Sakit kepala, dah biasa dah. Sakit kepala, makan Panadol. Sakit perut, kencing-kencing. Sakit tulang belakang tu, plaster tu. Apa? Cak cili padi tu ada. Cak apa lagi tu ada. Dah biasa dah, berubat dengan tu. Bila nak tukar balik, sakit kepala sedekah. Lagi duk ada sakit kepala, lagi duk ada. Aku duk sakit kepala, duk nyuk ni tak keluar lagi dah. Bukan dia. Kita duk sakit gigi, duk sakit gigi dia duk tahan. Kepala duk nyuk, gigi pun duk nyuk. Tiba-tiba orang mari duk ketuk pintu, dekat ketuk pintu tu sakit dah. Kami daripada serta ni nak minta sedekah, nak minta derma untuk program ni. Aku duk sakit kepala, ada program pun bagi sikit. Nah, Nabi kata tadawu bis sadaqah. Ubat duk ada dalam sedekah. Dan sedekah ini kata Nabi SAW menghapus dosa. Sedekah yang kita keluarkan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, selagi mana dosa tersebut tidak ada kaitannya dengan syirik kepada Allah. Ini bukan Syiah punya cerita. Bukan Syiah punya cerita. Syiah dia boleh buat dosa selagi habis bayar dekat dia punya ayatullah tu, bayar 50,000, okey, habis dosa. Ni bukan cerita macam Kristian, pergi baptis habis bersih dosa dah. Ni Nabi sebut penghapus dosa. Dengan sedekah yang kita keluarkan itu akan menghapuskan, akan memadamkan dosa-dosa kita. Nabi sebut dalam hadis ni, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan, seperti mana air memadamkan api.
akan menghapus. Soalnya kita keluar padam satu dosa, soalnya kita keluar padam satu dosa. Selagi mana dosa tersebut tidak terlibat dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ulama tambah, selagi mana dosa tersebut tidak ada kaitan dengan makhluk. Selagi mana dosa tersebut tak ada kaitan, kita bukan pergi bunuh orang, kita bukan pergi merampok orang, ini dosa kita dengan Allah yang tidak terlibat dengan syirik, Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi dosa kita dengan orang, kita kena minta ampun kepada orang, kita kena minta maaf, kita kena tunaikan balik hak dia, kembalikan balik barang yang kita zalimi daripada dia. Itu perbahasan daripada ulama. Dan yang ketiganya Nabi sebut wassalatul rajuli fi jawfil lail. Solatnya seseorang pada pertengahan malam. Summa tala, Nabi membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila akhir ayat. Seingat saya tatajafa junubuhum surah As-Sajdah ayat 16. Betul? Dalam surah Sajdah Nabi sebut apa dalam surah, Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Sajdah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka-mereka yang memisahkan diri mereka, junubuhum, lambung-lambung mereka, jambu mereka ini 'anil madaji', daripada tempat tidur. Mereka pisahkan diri daripada tempat tidur, mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertengahan malam ataupun di akhir malam, pada waktu malam. Ketika insan yang sedang tidur, dia bangkit merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan solat malam saja. Berapa banyak pintu kebaikan daripada segi sudut sains. Nah, orang yang bangkit sembahyang tahajud pada akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, dikaji oleh di Yaman yang mengarang kitab Uslubud Da'wah, siapa? Allah SWT, Abdul Karim Zindani, Syekh Abdul Karim Zindani di Yaman. Dia kaji. Satu lagi yang pakar kepada ilmu i'jazul Quran, Abdul Majid Zaidan, Abdul Majid Az-Zaidan. Dia kaji daripada sudut sains. Orang yang bangkit sembahyang malam ni, nah, daripada sudut sains, ketika orang sedang tidur waktu malam, sedang lena, sedang dia bangkit. Daripada sudut sains apa dia? Orang yang rajin bangkit sembahyang malam ni, dia akan susah kena penyakit nyanyuk, penyakit lupa, dia akan susah kena. Dia bagi jawapan daripada Islam. Bagaimana mungkin orang yang meninggalkan kesedapan tidurnya itu bangun daripada tidur semata-mata untuk ingat kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala nak tarik ingatan dia? Dia jawab macam tu. Dia bangkit tengah malam semata-mata untuk ingat kepada Allah, takkan Allah nak tarik ingatannya? Maka orang yang rajin bangkit malam takkan kena penyakitnya, takkan hilang ingatan dia. Sihat walafiat. Semalam jumpa di kampung Raja Uda, satu kapten, bekas kapten, lau umur 81 tahun, duk sihat lagi, boleh bawa kereta. 81 tahun. Banyak orang tu 81 tahun. Sihat. Ada yang seangkatan dengan dia 81, 82, dah terbaring dah. Pak Imam Taman Camp, Imam Syarif dah terbaring dah. Tak boleh buat apa. Yang ni 81 duduk kuat lagi, boleh bawa kereta, mata terang, telinga dengar elok. Tu menakan, duduk di Pulau Darah, lahir tahun 1914, sampailah duduk elok lagi. Pagi boleh pergi motor, tengah hari pergi bendar, petang tarik lembu balik rumah. Duduk sihat elok. Mata tak ada, pakai cermin mata tak ada. So abang tu baca relax. Kita pula yang kena tarik depan, dia tak relax. Tanya apa resipi? Apa betul kot lah ada makan ubat ke, makan jamu ke, makan ulam-ulam yang boleh jaga mata elok-elok ni. Telinga tak ada penyakit apa, dengar elok. Kot lah ada petua-petua ke. Nah, petua dah cukup mudah, dia kata. Aku bukan makan tak tahu. Makan apa pun nak makan, aku makan. Petua aku mudah ni. Sembahyang malam baca Quran. Sembahyang malam membaca Quran, insya-Allah Allah Ta'ala takkan biarkan orang yang meninggalkan kesedapan duduk dalam kesengsaraan. Tu dia
masjid. Maksudnya tak sedaplah masjid tu. Allah Ta'ala akan biarkan orang yang meninggalkan kesenangan, duduk dalam kesusahan, berada dalam kesengsaraan. Allah Ta'ala akan bagi lebih elok daripada itu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sembahyang saja daripada sudut kesihatan banyak yang kita dapat. Kalau dikaji lebih sembahyang malam tu, perbuatan sembahyang tu sendiri adalah sebaik-baik senaman. Betul?